Okey, Assalamualaikum dan hai semua. Jadi untuk vlog kali ni saya nak berkongsi sedikit dengan anda semua mengenai apa itu IPG dan apa kelebihan apabila anda masuk ke IPG. Jom. Okay, baik. Sebelum saya mula bercerita mengenai apa itu IPG, saya nak cerita sikitlah kenapa saya nak buat video ni. Okey, sebenarnya waktu sekolah menengah, waktu tingkatan 4, tingkatan 5 saya memang tak tahu langsung kewujudan IPG. Dan macam mana saya boleh isi borang tu pun saya ikut kawan. Sebab kita lepas SPM kan kita isi je semua scholarship, UPU semua kita isi je. Jadi saya pun ikutlah isi juga. Dan Alhamdulillah mungkin rezeki saya di situ. Saya lepas untuk ujian kecergasan, ujian bertulis, seterusnya pergi ke peringkat seterusnya termoduga dan akhirnya telah diserap masuklah berjaya menjadi pelajar IPG kampus Tuanku Bainun ambilan Jun 2016. Dan lagi satu kenapa saya nak bercerita atau kongsi mengenai IPG ni, sebabnya bila saya balik cuti, kebiasaannya kawan-kawan ataupun ahli keluarga akan tanyalah belajar kat mana. Jadi kita akan cakap belajar kat IPG. Wah, IPG tu apa? Mereka tak tahu. Dan ada juga yang confused IPG dengan UPSI. Jadi saya nak kongsilah sedikit. Baik, kita bergerak kepada yang pertama, iaitu apa itu IPG. IPG ni merupakan singkatan kepada Institut Pendidikan Guru. Jadi bila anda terpilih sebagai pelajar IPG, anda akan dilatihlah untuk menjadi seorang guru. Tak ada yang masuk IPG jadi jurutera ke, jadi doktor, farmasis, tak ada. Memang masuk IPG untuk menjadi seorang guru. Jadi kepada pelajar yang berminat untuk menjadi guru, IPG merupakan salah satu pilihan terbaik lah. Dan sedikit sejarah, IPG ni dulu sebenarnya dikenali sebagai maktab perguruan yang melatih guru-guru di peringkat sijil dan diploma. Namun maktab perguruan ni telah ditransformasikan menjadi Institut Pendidikan Guru yang melatih guru-guru di peringkat ijazah. Jadi bila anda masuk ke IPG, anda akan belajar untuk mendapatkan segulung ijazah. Jadi itulah sedikit sejarah. Dan apa yang membezakan IPG dengan pendidikan di IPT? IPG ni merupakan institut di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia, manakala IPT, pendidikan di IPT di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi sebab tu kalau anda tengok ada beberapa perkara yang berbeza antara IPG dengan IPT, sama ada dari segi makluman ataupun cuti. Kalau kita tengok waktu pandemik kan, ada cuti berbeza, ada makluman yang berbeza, jadual berbeza, takwim berbeza. Jadi sebab itulah mereka ni terpisah di bawah dua kementerian. Dan apabila anda masuk ke IPG, anda akan dilatih untuk menjadi guru di sekolah rendah. Berbeza dengan pendidikan di IPT, yang melatih guru untuk mengajar di sekolah menengah. Jadi bila anda masuk ke IPG, memang anda akan mengajar di sekolah rendah. Namun walaupun begitu, walaupun anda sekolah rendah, gaji masih sama. Tak ada yang membezakan. Sekolah rendah, sekolah menengah, tak ada gaji yang berbeza. Asalkan grade penjawatan anda sama. Macam bila anda keluar daripada IPG, anda akan keluar dengan grade DG41 lah. Dan sama juga di sekolah menengah, apabila anda diserap masuk sebagai guru, anda akan diterima dan menjawat grade DG41. Jadi gaji sama. Begitu juga dengan sekolah pemulihan atau sekolah khas seperti sekolah masalah pendengaran, penglihatan, pertuturan. Jadi sekolah-sekolah ni asalkan grade sama, gaji masih sama. Jadi tak ada yang membezakan sekolah rendah lain, sekolah menengah lain, sekolah khas lain, tak ada. Semua sama. Dan untuk pengetahuan anda juga, IPG ni ada 27 kampus di seluruh Malaysia. Jadi itulah sedikit ringkas mengenai apa itu IPG. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada yang kedua, iaitu kelebihan apabila anda masuk ke IPG. Dan untuk 3 kelebihan yang pertama ni, saya rasa anda sudah sedia maklum lah. Yang pertama, apabila anda masuk ke IPG, anda akan diberikan allowance. Allowance ni diberikan bermula anda dari PICP sehinggalah anda
tamat ijazah PISMP, dari semester 1 PPISMP sehingga semester 8 PISMP. Setiap bulan anda akan menerima allowance sebanyak RM430. Yang kedua, pembiayaan belajar secara percuma. Maksudnya sewaktu anda masuk ke IPG, anda akan dibiayai sepenuhnya. Maksudnya anda tidak perlulah untuk mengeluarkan duit untuk membayar yuran, dan anda juga tidak perlu meminjam PTPTN. Jadi bila anda habis belajar, insya-Allah anda akan bebas daripada hutang. Jadi anda dibiayalah sepanjang belajar untuk mendapatkan ijazah tu. Kelebihan yang ketiga, jaminan kerja. Jadi bila anda masuk ke IPG, anda akan menandatangani satu kontrak, yang mana kontrak tu memerlukan anda untuk berkhidmat sebagai seorang guru. Jadi disebabkan itu anda akan diserap masuklah sebagai seorang guru. Maklumlah, anda dah dibiaya, kan, dah keluarkan duit, kerajaan dah keluarkan duit banyak untuk anda. Jadi anda perlulah menabur bakti dalam dunia pendidikan. Okey, jadi itu kelebihannya. Saya kira ramai orang dah tahu. Okey, kita bergerak kepada kelebihan yang keempat, yuran asrama percuma. Jadi bila anda masuk ke IPG, anda tidak perlu membayar yuran untuk asrama, tetapi asrama mengikut kekosongan dan juga kelayakan. Dan biasanya yang kena duduk luar ni ialah pelajar-pelajar di semester yang lebih tinggi. Biasa awal-awal ni masih lagi tinggal di dalam kampus. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, untuk pembelajaran di IPG, apa yang saya suka ialah pembelajaran IPG ni lebih banyak menekankan amali dan praktikal. Untuk pengetahuan anda, apabila anda masuk ke IPG, anda akan menjalani beberapa program seperti PBS. PBS ni pengalaman berasaskan sekolah, yang mana anda akan pergi ke sekolah selama seminggu, okey, di semester 2, 3 dan 4. 3 kali PBS. Kemudian di semester 5 anda akan berpraktikum selama 3 bulan. Okey, kemudian semester 6 tak ada banyak subjek. Okey, semester 7 anda akan berpraktikum lagi sekali selama 3 bulan, dan di semester 8 anda akan internship selama sebulan. Jadi nampak tak, banyak kali anda keluar masuk sekolah. Dan sebenarnya pada saya itu sangat membantu anda untuk menyesuaikan diri dengan suasana di sekolah dan memudahkan anda untuk mengadaptasikan diri anda ke dalam suasana sekolah tu. Dan yang keenam, yang saya suka juga tentang IPG ni dia tidak menekankan kepada teori semata-mata. Maksudnya sewaktu di IPG anda akan masuk persatuan. Okey, anda akan masuk unit beruniform, ada sukan. Jadi anda akan belajar kemahiran tertentu, kemahiran mengajar, kemahiran sukan, okey, kemahiran unit uniform. Semua benda tu sebenarnya sangat membantu anda. Apabila anda masuk ke sekolah, perkara-perkara tersebut amat membantu anda menyesuaikan anda sebagai seorang guru, dan apabila anda mengajar, anda akan lebih mudahlah untuk menyesuaikan diri kerana anda sudah ada kemahiran. Jadi itu serba sedikit kelebihan apabila anda masuk ke IPG. Jadi itu sahaja perkongsian saya mengenai apa itu IPG. Moga perkongsian ini bermanfaat. Sekiranya anda ada sebarang komen ataupun apa-apa yang ingin ditanya, anda boleh tulis dekat komen bahagian bawah. InsyaAllah kalau berkesempatan saya akan buat video lagi untuk menjawab persoalan-persoalan yang anda berikan. Jadi itu sahaja. Jumpa lagi di lain video. Bye. Smack.